tak senangnya dalam hati kalau beristri dua. Seperti dunia anak yang punya cantik. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kenapa kau menangis kat sini, boy? Muda-muda muka handsome menangis buruk, boy. TNB ni kurang ajar tau. Memang kurang ajar. Tak masuk akal betul cas letik saya dia cas. Lah, ingatkan kau menangis pasal kantor bini dua. Bukan masalah kahwin dua. Yang itu tak kantoi lagi. Ni lah bila cik saya ni naik melambung sangat. TNB cas tak masuk akal lah. Begitu teruk sekali kau menangis, boy. Bil yang kau terima tu sama je tinggi dengan bil yang aku dapat. Cuma aku je yang tak tinggi-tinggi. Aku dah tanya dengan pegawai TNB tu. Dia terangkan bil yang kau terima tu adalah cas daripada TNB yang kau gunakan semasa PKP. Adalah bacaan sebenar. Bacaan yang rendah tu adalah bacaan anggaran aja. Masalahnya semasa PKP pun saya bayar bil api tahu tak? Tak pernah miss. Ni apa naik lagi tu kita tak tahulah apa. TNB ni kan memang nak kena kecam betul lah. Dah sudah-sudahlah tu boy, kau nak menabur fitnah. Ni cuba tengok ni. Bukan saya seorang je yang kena tahu tak? Ramai lagi yang kena. TNB ni kan memang nak kena kecam tau. Baru dia orang dengar cakap sikit. Kasih viral. Sudah lah boy, tak baik boy menabur fitnah. Boy, ingatlah boy. Tak baik, kita orang Islam boy. Surah An-Nur ayat 19 ada menerangkan, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak baik di kalangan orang-orang mukmin akan menerima siksaan yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Boy, kau tengok masa PKP ni kan kita tak ke mana-mana. Duduk di rumah 24 jam. Jadi aku tengok, aku usah je rumah kau tu. Kipas dekat luar buka, orangnya tak ada. Airconnya tu belum masuk lagi TV. Masak isteri kau tu macam-macam kuih dia masak masa-masa PKP ni. Makan tidur kerja kita. Lagipun masa PKP, saudara kau, mertua kau kan tersekat dekat rumah. Sama juga dengan minyak kereta, boy. Masa PKP orang tak pakai kereta, harga minyaknya turun. Dah lah boy, kalau kau bising-bising, kalau sumpah-sumpah dalam media sosial pun tak guna. Bilnya bukan boleh turun tu. Jom ikut aku. Assalamualaikum, selamat datang ke Kedai Tenaga. Ada apa yang saya boleh bantu? Macam pernah kenal je suaranya tu. Samalah suaranya macam gadis TNB yang baru saya telefon tadi. Aduh, suaranya merdu, orangnya manis. Ada apa-apa yang masih kurang jelas ke Encik? Ni bis saya ni kenapa marah sangat? Begini Encik, sepanjang tempoh PKP, pihak kami tidak dapat membuat bacaan sebenar di rumah Encik. Jadi, di dalam jangka masa PKP, pihak kami telah membuat bacaan anggaran bagi bulan Mac, April dan Mei. Setelah PKPB dilaksanakan, di mana keadaan adalah selamat buat pelanggan dan anggota kerja kami, barulah kami boleh membuat bacaan meter di premis pelanggan bermula 15 Mei lalu secara berperingkat. Bacaan sebenar ini akan menunjukkan penggunaan sebenar Encik sepanjang tempoh PKP. Penggunaan elektrik ini akan meningkat semasa kita semua berada di rumah setiap hari, setiap masa bagi mematuhi kempen Stay at Home oleh kerajaan. Tapi Cik, dulu bil saya tak pernah tinggi macam ni. Bil yang Encik terima semasa PKP setiap bulan itu adalah bil anggaran berdasarkan jumlah penggunaan elektrik yang Encik terima pada bil semasa terakhir sebelum PKP. Tapi untuk tempoh 3 bulan sepanjang PKP, penggunaan elektrik memang dijangka meningkat kerana Encik sentiasa berada di rumah. Mengikut kajian kami pun memang terdapat purata peningkatan penggunaan elektrik oleh rata-rata pengguna sehingga 20% ke 50% lebih dari penggunaan biasa. Oleh itu, kalau bil-bil anggaran yang terkurang caj sebelum ini, bakinya akan dimasukkan ke dalam bil bulan Jun. Mari saya bagi contoh. Contoh bil anggaran yang TNB keluarkan adalah RM70, tetapi bil sebenar selepas kami buat bacaan adalah RM100 setiap bulan. Jadi, baki penggunaan yang belum dibilkan adalah RM30 bagi 1 bulan dan RM90 bagi 3 bulan. Bulan Mac, April dan Mei. Jumlah ini akan ditambah dengan penggunaan bulan Jun iaitu RM100 dan bil pada bulan Jun akan menjadi RM190. Faham tak? Kau faham tak? Kalau tak faham aku terangkan. Sabar ya. Lepas tu Cik, pengiraan bil sebenar macam mana ya?
Untuk pengiraan bil sebenar pula, pelarasan akan dibuatkan berdasarkan konsep prorata bagi memastikan ini adalah jumlah adil untuk cik. Bil sebenar yang dikeluarkan pada bulan Jun adalah merupakan penggunaan sebenar Encik bagi tempoh 4 bulan. Sebagai contoh, bacaan meter sebenar yang diperoleh pada bulan Jun adalah sebanyak 1,400 kWh. Ini menjadikan jumlah penggunaan sebulan Encik adalah 350 kWh bersamaan dengan RM102.80. Dan ini bagaimana pengiraan 350 kWh dilakukan. Bagi 200 kWh pertama, Encik akan di-charge 0.2180 sen seunit bersamaan dengan RM43.60 dan 100 kWh kedua pula akan di-charge dengan 0.3340 sen seunit yang bersamaan RM33.40 dan baki terakhir 50 kWh akan di-charge dengan 0.5160 sen seunit bersamaan RM25.80. Hasil tambah keseluruhannya adalah RM102.80 setiap bulan. Jadi, jumlah charge bagi tempoh 4 bulan adalah RM411.20. Selepas ditolak bil-bil anggaran yang telah kami keluarkan pada bulan-bulan sebelumnya dan juga diskaun bersasar pakej rangsangan ekonomi, jumlah yang perlu dibayar adalah RM194.36. Habis tu, cik, jiran kami Haji Seman tu, dia tak ada kat rumah. Tapi bil elektrik sampai juga. Tak elok, cik, layan orang. Yang itu biar saya jawab. Biar saya terangkan kat dia. Saya tahu tu. Saya boleh terang kat dia. Sabar, bang. Bagi saya Jan, bang. Saya nak dengar cakap, ya. Ya. Okay. Encik jangan risau sebab sememangnya pelanggan hanya akan bayar apa yang mereka gunakan sahaja. Jika jumlah anggaran bil melebihi jumlah bil sebenar, lebihan bayaran tersebut akan dipulangkan apabila pelanggan menerima bil sebenar. Oh, tapi cik, bil saya ni tinggi sangat. Saya tak mampu nak settlekan semua ni. Encik tak perlu pening-pening sebab TNB telah memperkenalkan pelan bayaran mudah secara automatik yang di mana Encik boleh membuat pilihan untuk membuat bayaran secara ansuran sehingga Disember 2020 bagi membantu mereka yang terkesan dengan peningkatan bil sebenar semasa tempoh PKP ini. Lega saya dengar, bang. Lepas ni kalau saya ada soalan, saya datang sini balik, ya. Tapi Encik jangan lari pula, ya. Saya tak lari ke mana, ada je di sini. Sebenarnya Encik tak perlu bersusah-susah datang ke sini. Encik boleh je terus call di TNB Line dan kami beroperasi 8 pagi hingga 5 petang setiap hari. Kalau Encik malas nak call, Encik boleh terus je melayari website TNB di www.tnb.com.my/prihatin atau sebarang pertanyaan juga boleh diajukan di Twitter, Facebook, Instagram dan MyTNB. Terima kasih, Encik. Saya minta maaf lah. Banyak sangat soalan saya tanya tadi. Apa pun, Alhamdulillah, soalan saya Cik dah jawab. Boy, sekarang macam mana? Mana yang lebih lega? Mengamuk dekat luar tentu hara, tak tentu pasal, ataupun datang ke sini, jumpa dengan pegawai TNB, selesai terus masalah kita. Kau dan boleh dituduh menyebarkan berita palsu. Sila-sila bulan kau ni boleh masuk lokap tau. Saya tak nak masuk penjara, bang. Ya. Kau ni janganlah nak cepat sangat percaya berita-berita yang tak sahih. Engkau nak share berita-berita kat internet sana tu. Pastikan dulu benda tu betul ke fitnah ke. Tak pasti jangan kongsi. Baik, bang. Saya padam pos. Nasib baik aku dah telefon dengan pegawai TNB tu. Bolehlah aku faham sikit. Tapi kau ni degil. Orang dah beritahu tak nak percaya. Sebelum kau padam kau punya status kau ni, engkau kena betulkan keadaan tu terlebih dahulu. Kalau tidak, benda ni berlegar dekat laman sosial, dekat internet sana. Orang percaya, engkau dapat sahamnya tu. Dosa fitnah engkau dapat. Boy, besar dosa orang fitnah ni. Oh, ingat Al-Nur. Jangan, aku tak nak subahat. Simpang malaikat, tak nak aku. Aduh, habis macam mana ni, bang? Macam mana? Macam mana sekarang kau kena betulkan keadaan, kau kena beritahu ke orang luar. Engkau dah faham tadi kan? Faham, Engkau pun telah dipahamkan, kau kena fahamkan orang kat luar. Supaya kita betulkan keadaan dan kita dapat manfaat bersama. Boleh? Boleh, bang. Terima kasih, bang. Ya. Jomlah, saya belanja minum. Ya.